Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nampaknya kita bertemu lagi. Okay, saya tak sabar nak ajar kamu semua benda ni. Benda yang saya akan ajar hari ni. Mungkin kamu dah tahu apa yang saya akan ajar sebab dah baca title kan. Sebab bila saya ajar benda ni, kamu semua akan nampak banyak perkara yang kamu boleh buat dengan programming. Faham? Tapi sebelum saya mulakan, saya perlu lower my... Okay, now that's great. That's great. Okay, jadi mari kita mulakan. Hari ini saya akan ajar tentang user input lah. Mula-mula saya tulis dulu yang semua benda asas yang kita perlukan kan. Okay, ingat iostream jangan tak ada semicolon. Using namespace std ada semicolon. Integer main return 0. Alright. Okay. Hari ni kita akan belajar tentang user input. Yang sebenarnya saya tak ada. Saya pening kepala fikir tajuk untuk video kali ni. Tapi akhirnya saya nak namakan sebagai user input lah. Okay. Jadi mari kita teruskan. Saya dah ajar kamu. Masa mula-mula lagi saya dah ajar kamu untuk kita print sesuatu. Untuk kita keluarkan sesuatu untuk dibaca oleh user apa semua kan. Tapi kali ini kita akan bermain dengan lebih lagi. Kali ni kita bukan print. Kali ni kita baca daripada user. Maksudnya user boleh masukkan apa nilai yang dia nak. Faham? Sebagai contoh di ATM, user akan masukkan nombor PIN kan. Okay. Jadi program kita tu macam boleh ambil nombor PIN yang user dah enter macam tu. Gitu. Jadi sekarang ni kita akan bermain dengan user input. Okay. Saya tulis dulu user input gitu. User input. Okay. Ada benda tapi tak apalah. Okay. Jadi macam mana kita nak main dengan user input ni? Apa kata mula-mula kita declare dulu. Kita declare integer A dan saya tak nak bagi nilai apa-apa. Okay. Kalau kamu tak nak bagi nilai apa-apa pun tak apa. Kalau kamu tak nak initialize dia, okay, namanya initialize lah. Contohlah kalau ini saya initialize A sebagai 5. Initialize ni maksudnya kita mula-mula kan macam tu lah. Kita declare A sebagai 5. Tapi yang sebenarnya kalau kamu tak nak pun tak apa. Tapi sebaiknya kalau walaupun kamu tak nak kan, at least kamu letaklah equals to 0. Gitu. Adalah sebab dia lagi okey lah. Sebab bila kamu tak initialize apa-apa, mungkin kamu cakap yang A ni tak ada nilai sekarang, tapi actually A ada nilai. Cuba tengok, kita print. Okey, 435 4190 kan. Nampak? Dia ada nilai dan nilai dia random. Jadi mana tahu nanti nak buat ada benda sikit kan. Jadi seeloknya kita initialize kepada kosong lah. Tapi buat masa sekarang saya nak tunjuk yang kita boleh saja. Okay, cuma sekarang kita dah ada integer A kan. Okay, jadi kita nak isi sesuatu dalam integer A, tapi bukan kita yang isi. User yang akan isi integer A tu. Faham? Okay. Jadi kalau kita nak baca apa yang user nak tu, kan kalau kita nak keluarkan, kita nak bagi output, kita see out kan. Jadi kalau kita nak input, kita see in. Gitu. See in. Lepas tu anak panah dia bukan ke kiri, sebab ke kiri ni untuk see out. Kalau see in dia arah lain kan. Kalau kita fikir output dengan input bertentangan, okay, sama juga dengan anak panah dia pun bertentangan. Kemudian kita masuk, kemudian lepas tu kita tulis kita nak input yang user enter tu kita nak simpan dekat variable mana, di variable mana. Sekarang ni kita ada variable A, jadi kita nak simpan di variable A saja kan. Okey. Jadi nampak? Okey. Jadi dia apa kata saya dikit tu. Lepas tu saya buat list satu integer B equals to 0 jugalah. Okey. Kemudian kita see out A equals to A B equals to B. Okay, boleh. And L. Okay. Jadi kalau menurut logiknya kan, mula-mula kita initialize dulu ni. A equals to 0, B equals to 0. Kemudian kita akan ambil input
daripada user dan simpannya di A. Faham? Faham kan? Okey. Kemudian baru kita cout A sama dengan A sama dengan ni kita tulis waktu nilai A, B sama dengan waktu nilai B. Kan? Okey. Jadi sekarang nilai A yang ni tak semestinya sama dengan nilai A asal. Sebab ia bergantung kepada usernya. Kalau user masukkan 5 lah nilai A ni. Kalau user masukkan tu lah nilai A. Okey, mari kita cuba. Okey, tok. Sekarang pun dia tak keluar apa-apa lagi. Kenapa tak keluar apa-apa? Sebab dia tunggu kita punya input. Jadi kita masukkanlah nombor. Seperti yang kita tahu integer A, kita masuk 45. Pasal dia tulis A equals to 45, B equals to 0. Macam tu. Okey. Kalau kita buat B pula. Okey. Nampak? Okay. Semudah ABC je. Okey, nampaknya video ni macam sekejap je lah kan. Okey, senang je kot. Okey. Kalau kamu nak ambil dua input serentak, kamu nak ambil, mula-mula kamu nak ambil A, kemudian nak ambil B kan. Okey. Kita boleh juga macam cout, kita tulis macam dalam satu baris yang ni kan. Yang in pun kita boleh tulis dalam satu baris. Apa? Jadi mula-mula kita akan ambil nilai A daripada user. Jadi user tekan 23. Okey, kemudian dia tak akan teruskan nilai B selagi user tak tekan enter. Bila user tekan enter, pop. Okey, nampak? Dia masih tunggu kan, sebab dia tunggu untuk nilai B. Nilai B kita bagi 849 lah. Okey. Nampak? Jadi A equals to 23, B equals to 849. Nampak? Mudah je si ini. Okey. Jadi mungkin kamu dah dapat idea bila saya ajar benda ni kan. Mungkin kamu boleh buat projek. Saya nak buat kalkulator. Kalkulator melibatkan aritmetik. Jadi saya akan ajar lain kali lah aritmetik. Okey. Tapi kamu boleh belajar sendiri lah. Sebenarnya. Okey. Tapi setakat ni saya tunjuk untuk integer. Kalau untuk benda-benda lain, float double, semua sama je. Semua sama. Okey. Jadi saya tak perlu tunjuk sangat lah untuk benda lain. Cuma saya nak tunjuk untuk karakter. Okey, karakter ni kita tak nilai apa-apa lagi lah. Okey. Karakter dia seperti yang saya beritahu di episod variables, episod lepas kan. Karakter dia hanya ambil satu huruf. Okey. Dan menurut pemerhatian kita di episod lepas, dia bila kita declare dia banyak macam ni kan, dia akan ambil huruf di belakang sekali kan. Apa kata kita buang dulu ni, B, dia akan ambil satu huruf dan dia akan ambil huruf di belakang sekali. Itu apa pemerhatian kita lah kan sekarang. Okey. Tapi kalau dia ambil daripada user, nampak? Mula-mula kita ambil nilai B, kemudian kita print balik nilai B. Kalau dia ambil daripada user kan, okey, kalau user masukkan A, dia akan print A. Okey, nampak senang kan? Okey, yang tu mudah ke? Kalau user masukkan equal sign, dia akan print equal sign. Tapi kalau user masukkan macam satu perkataan penuh, minyak. Okey, minyak. Okey, minyak. Okey. Jadi menurut berdasarkan perhatian kita di episod lepas kan, kalau kita print terus, dia akan ambil huruf terakhir. Jadi kalau yang ni, dia akan ambil huruf mana? Jom kita tengok. Dia ambil huruf pertama. Dia akan ambil satu karakter saja dan karakter yang berada di depan sekali. Jadi dia berbeza gitu. Okey. Nampak? Mudah kan? Gitu je lah. Okey. Jadi rasanya tak ada apa dah. Itu saja untuk episod kali ini. Mudah kan? Dan apa yang kamu kena tahu, semua video saya ni saya tak sediakan skrip. Saya macam
bila saya record, saya ada idea, saya nak cakap ni lah. Okay, tapi kebanyakan masa saya tak ada idea lah. Sebab tu kadang-kadang macam tu sekat-sekat sikit kan. Tapi saya harap kamu maafkan saya lah. Saya hanya insan biasa. Okey lah. Jadi rasanya itu saja untuk scene in, untuk user input. Scene in, anak panah dia arah lain. Okey, yang ni untuk okey. Kalau scene out, anak panah dia arah ni. Kan, okey. Jadi ingatlah benda ni. Mudah. Okey, jadi itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.